إن الله كان توابا أستغفر الله 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 إن الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Sadaqallahul azim. Dan Allah jualah yang menghantarkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian kami halakan awan itu ke negeri yang mati yang kering kontang. Lalu kami hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan dari awan itu. Sedemikian itu pula kebangkitan manusia yang hidup sesudah mati. Sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah jualah. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan. Dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul, yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Dan sebaliknya orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan adalah bagi mereka azab seksa yang berat. Dan rancangan jahat mereka kalau berkesan pun akan rosak binasa.
Dan Allah menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari setitis air benih. Kemudian ia menjadikan kamu berpasangan lelaki dan perempuan. Dan tiada mengandung seorang perempuan. Dan tidak pula satu-satunya melahirkan anak yang dikandungnya melainkan dengan keadaan yang diketahui Allah. Dan tidak diberikan seorang berumur panjang, juga tidak dijadikan seorang pendek umurnya, melainkan ada kadarnya di dalam kitab ilahi. Sesungguhnya demikian itu mudah sahaja kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah sama keadaan dua laut sekalipun satu jenisnya. Yang satu tawar lagi memuaskan dahaga serta sesuai diminum, sementara yang satu lagi masin lagi pahit. Dan kedua-duanya itu berfaedah kepada kamu. Dari tiap-tiap satunya, kamu dapat makan daging yang lembut, hidup-hidup. Dan dapat pula kamu mengeluarkan benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya. Selain itu, engkau melihat pula kapal-kapal membelah air berlayar padanya. Diadakan semuanya itu supaya kamu dapat mencari rezeki dan limpah kurnia Allah. Dan supaya kamu bersyukur. Allah jua yang memasukkan malam pada siang. Dan memasukkan siang pada malam silih berganti. Dan ia yang memudahkan peredaran matahari dan bulan. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Yang melakukan semuanya itu ialah Allah, Tuhan kamu. Baginya kuasa pemerintahan. Sedang mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah tidak mempunyai sesuatu pun, walau senipis selaput biji kurma. Kalau kamu memohon kepada mereka yang kamu sembah itu, mereka tidak mendengar permohonan kamu. Dan kalaulah mereka mendengar pun, mereka tidak dapat memberikan apa yang kamu pohonkan itu. Dan pada hari kiamat pula, mereka mengingkari perbuatan syirik kamu. Dan ingatlah, tidak ada yang dapat memberitahu kepadamu, wahai Muhammad, akan hakikat yang sebenarnya seperti yang diberikan Allah yang maha mendalam pengetahuannya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Fatir. Surah yang ke-35 pada juzuk yang ke-22. Bermula ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-14. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan dalil-dalil kekuasaan Allah dalam menjelaskan benarnya kebangkitan semula manusia. Di samping Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini, dalil-dalil keesaan Allah. Allah yang satu. Dan juga kekuasaan Allah Ta'ala yang mutlak, yang tidak boleh ditandingi, dicabar atau disekutukan dengannya. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan dan ayat ke-5 hinggalah ke-8 tentang benarnya janji Allah akan adanya hari kebangkitan. Dan amaran Allah supaya jangan tertipu dengan telunjuk iblis. Kan iblis dan syaitan akan berusaha menjadikan kamu sebagai penghuni neraka, kekal di dalamnya. Dan Allah menjelaskan di antara penipuan iblis itu menjadikan amal jahat itu dianggap baik. Maka demikian kemuncak kejahatan iblis kepada manusia. Sehingga manusia hilang akal pertimbangannya. Sampai peringkat mereka menyembah berhala dikatakan Tuhan. Walhal ia jelas satu perbuatan yang batil. Namun syaitan menghiaskan amalan mereka yang sesat itu dianggap sebagai baik. Maka kekalah mereka dalam kekufuran itu sehingga mendapat balasan yang pedih di sisi Allah. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini, Allah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tujuan bagi menggerakkan kembali fitrah dan akal manusia. Bukannya kerana mengikut budaya, adat, kebiasaan dan juga yang menjadi tabiat mereka. Kerana di antara anugerah paling agung yang Allah beri pada manusia ialah akal. Yang dengannya mereka bertindak, mereka berfikir, mereka menentukan yang baik dan yang buruk. Maka Al-Quran bercakap dengan akal. Dan bercakap dengan fitrah yang suci. Supaya manusia tidak mengabaikan perkara yang penting ini. Supaya mereka terselamat daripada tipu daya dunia, tipu daya iblis dan syaitan
tipu daya, hawa nafsu mereka dan segala perkara yang akan merugikan mereka. Maka ini Al-Quran. Kerana itu Allah Ta'ala memerintahkan kita baca, kita memperdengarkan, kita tadabbur, kita belajar dan kita mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang belajar Quran dan mengajar Quran. Kita sebut belajar Quran bukan sekadar tajwid, itu asas. Belajar kelancaran, belajar tajwid hukum hakam. Yang menjadi maksud Quran itu diturunkan sebagaimana Allah sebut dalam banyak ayat. Hudan lil muttaqin, hudan lin nas, petunjuk kepada orang bertakwa, petunjuk kepada manusia. Yang tu yang perlu menjadi objektif penting dalam belajar Quran. Bukan objektif kita cuma nak jadikan dia tahu hukum nun mati, mim mati. Hukum tu okey selesai mengajar Quran kita. Tidak, bukan begitu. Dan demikian juga objektif mengajar Quran. Jangan mengajar Quran sekadar mengajar hal-hal yang bersangkutan dengan alat-alat. Ataupun hal yang bersangkutan dengan keindahan bacaannya, taranumnya, bukan. Tapi maksud utama ialah hidayahnya. Hidayahnya. Kalau Quran cuma untuk dibaca dan diindahkan bacaan, maka orang kafir tak akan memusuhi orang Islam. Mereka juga mungkin boleh sekali baca Quran untuk mengindahkan bacaan. Yang menjadikan mereka menentangnya kerana kebenaran di dalamnya. Bukan kerana lagu Quran. Bukan kerana hukum tajwid. Mereka tak memusuhi hukum tajwid. Orang kafir dia tak akan gaduh kita bab tajwid Quran. Bergaduh tentang hidayah yang ada dalam Quran. Teguran yang ada dalam Quran. Hukum yang ada dalam Quran. Dan itu yang kita kena belajar. Walaupun ramai orang guna dalil khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebab baik kamu yang belajar Quran, mengajar Quran, di stop sampai hukum tajwid. Start tu je. Tak sekadar tu dia pandai dah, okey, saya dah pandai ngaji. Saya pun dah khatam. Bukan itu. Kalau itu tak akan jadi isu dalam pertembungan kebenaran dan kebatilan. Tetapi yang Rasulullah maksudkan yang belajar Quran sehingga dipaham apa itu hidayah yang ada dalam Quran. Yang mengajar Quran sehingga dia dapat menyampaikan apa yang menjadi hukum hakam yang Allah nak sampaikan. Maka ini perkara yang penting kita kena tahu tentang Al-Quran. Maka Allah, ayat-ayat Al-Quran bercakap dengan akal dan fitrah manusia. Maka Allah menyebut tentang dalil kebangkitan semula. Kata Allah, Wallahu alladhi arsala ar-riyah fatuthiru sahaba. Dan dia Allah yang mengutuskan angin. Allah cipta angin dan mengutuskan angin. Fatuthiru sahaba. Lalu menolak awan ini untuk berkumpul. Sehingga dia mengendong air yang banyak. Mengandung air yang banyak. Bila awan itu berkumpul, yang berkumpul air yang di dalamnya. Fasuqnahu ila baladin mayyit. Lalu kami arahkannya, yakni awan tadi, ke negeri yang kering kontang. Ke negeri yang kering kontang. Fa'ahyayna bihil ard. Dan kami hidupkan dengan air hujan tadi. Bumi yang gersang. Ba'da mautiha, sesudah mati bumi ini. Kadzalikan nusyur, daripada kejadian itu, demikian cara Allah bangkitkan kamu. Biar Allah bawa satu analogi. Bawa satu tamsilan. Kamu tengok tak negeri yang kering kontang, yang mati semua tanaman. Yang mati semua kehidupan. Dan kamu tengok tak awan yang ditiup oleh angin. Lalu berkumpul membentuk awan yang mengandungi air. Lalu Allah arahkan awan ini untuk pergi ke negeri yang mati. Yang kering kontang ini. Lalu dengan hujan yang turun, kami jadikan bumi yang kering kontang tadi tumbuh daripadanya tanam-tanaman. Demikianlah hari kebangkitan. Wajah syabah dia ataupun maksud perbandingannya ialah perumpamaan manusia bila mati dan berada dalam tanah. Yang kita nampak tanah kubur itu kering kontang sifat dia. Sifat tanah kubur kering kontang. Sebab tak ada orang tanam pokok-pokok atas kubur tu, tanam durian ke, tak ada. Orang tak anggap itu sebagai tempat untuk bercocok tanam kubur. Ya tanam mayat, ya adalah pokok-pokok kecil dan sebagainya. Tapi tak akan jadikan kubur itu tanah subur. Tanah yang kita akan nampak kering kontang. Tanah yang kita nampak tak akan ada kehidupan. Tak
Tak ada orang nak bertani di situ. Ia tempat mayat. Maka demikian bumi yang kering kontang, orang tak fikir nak bertani di situ. Kerana tidak ada sumber airnya, kerana mati. Tapi bila Allah turunkan hujan, lihat dia bertukar jadi subur. Sebagaimana Rasulullah menyebut tentang kota Mekah, tanda-tanda akhir zaman akan menghijau bumi Mekah. Kenapa kekerapan hujan yang turun? Dulu Mekah setahun sekali mungkin dia hujan. 2 kali. Hari ini kerap sehingga bumi Mekah mula menghijau. Gunung ganangnya menghijau. Tahun-tahun lalu nak pergi daripada Madinah ke Mekah, kiri kanan nampak bukit-bukitnya hijau. Itu di antara tanda kiamat. Tapi Allah menyuruh kita melihat bumi yang kering kontang tiba-tiba menghijau sebagai satu dalil begitu manusia dihidupkan. Yang saya katakan kubur, tanah yang kering kontang, yang tidak ada penduduk yang hidup, semuanya mati belaka. Bukan tak ada pun orang yang ada hobi pergi ke kubur untuk dijadi kekal sebagai tempat yang abandoned, yang dipinggirkan. Tempat yang dipinggirkan. Maka demikian keadaan bumi kering kontang, tak ada orang nak duduk situ. Siapa nak duduk Gunung Sahara, siapa nak duduk tempat sekian. Tapi bila Allah turunkan hujan, maka dia subur, hidup. Demikian juga bila Allah menghendaki tanah kubur ini untuk bangkit sebelum manusia, maka Allah akan dibangkitkan. Maka akal manusia melihat dari sudut mana kekuasaan Allah. Melihat dari sudut mana persamaan bumi yang mati ini dengan manusia yang mati. Benih yang keluar daripada muka bumi, daripada dalam bumi. Manusia yang keluar daripada dalam bumi, yang dalam kubur. Lalu mereka berada kembali ke permukaan. Maka kata Allah, kadzalika nusyur, macam itulah kamu akan dibangkitkan. Disebut dalam hadis daripada Abi Razin radhiyallahu taala anhu. Aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahu al-mauta? Macam mana Allah menghidupkan kembali orang dah mati itu? Wa ma ayatu dzalika fi khalqi? Apa dia tanda dalam penciptaan tersebut? Ada tak tandanya? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Razin, ama maratta biwadi qaumika mumhilan summa marakta biha yahtazzu khadiran? Qultu bala. Qala sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika yuhyillahu al-mauta. Wahai Razin, wahai Aba Razin, pernah tak kamu lalu tempat yang kering kontang yang asalnya tak ada tanaman? Kemudian kamu lalu sekali lagi, kembali menghijau. Lalu kata Aba Razin, pernah ya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, begitulah Allah menghidupkan kembali manusia. Kan kita lalu banyak tanah yang dulunya kering kontang. Tanya orang pergi haji dulu-dulu. Padang Arafah dulu kering kontang. Pokok sebatang pun tak ada. Hari ni banyaknya pokok. Tanyalah orang-orang dahulu, misal kata padang pasir dulu. Bila ada seorang jutawan Saudi, dia ubah padang pasir menjadi istana dia. Menjadi bandar dia. Dihijaukan dengan teknologi pengairan. Yang dinamakan, syarikatnya bernama The Kingdom. Maka dia pun buat tengah-tengah padang pasir. Istana sekian-sekian. Dahulu, padang pasir. Bukan banyak kita lihat tempat-tempat yang terbiar tiba-tiba bangun ataupun subur kembali. Kata Rasulullah, kadzalika yuhyillahu al-mauta. Macam itulah Allah menghidupkan yang mati. Kalau kita mengkagumi kepakaran manusia, menjadikan tanah kering kontang subur, apatah lagi Allah yang berkuasa. Kita mengkagumi manusia. Ni tanah kering kontang tak ada apa, dia bertukar jadi hijau. Dia boleh jadikan tanah yang subur. Kita pun hebat teknologi dia. Hebat ilmu dia. Maka demikian juga hebatnya kekuasaan Allah. Allah tunjuk dalam banyak negara yang kering kontang akhirnya subur. Banyak negara-negara. Dulunya bukanlah negara pertanian. Hari ini negara pertanian. Sebagai satu akal manusia untuk berfikir. Kemudian kata Allah, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Bila mana orang kafir, dia rasa bangga menyembah berhala. Antara sebab dia tidak mahu menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima Islam. Sebab dia rasa apa yang dia lakukan ini ialah satu kemuliaan. Kami menyembah berhala ni satu kemuliaan. Kemuliaan kami pertahankan nenek moyang kami.
Lalu kata Allah, siapa yang nak kemuliaan? Kemuliaan itu ialah milik Allah. Siapa yang nak sampai kepada kemuliaan, ketinggian, maka hendaklah dia mulia dengan cara mentaati Allah. Kerana kemuliaan itu datangnya daripada Allah. Allah sumber kemuliaan yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Ini jawapan kepada orang kafir yang berbangga dengan menyembah berhala, berbangga melawan Rasul, berbangga dengan meninggalkan ajaran Nabi SAW. Sebagaimana kita lihat kebanyakan manusia berbangga kerana buat maksiat, rasa bangga, rasa seronok, hidup tak terikat dengan agama. Tak payahlah fikir nak pergi solat subuh, nak pergi masjid, maka mereka rasa bangga cara hidup macam tu. Tak perlu terikat dengan hukum halal haram, dosa, pahala. Kalau mereka nak berjudi, mereka berjudi. Susah ni, baik ngelebay-lebay ni bukan boleh judi. Baik ngetuk-tuk lebay bukan boleh menarak, bukan boleh berhibur, bukan boleh karaoke. Maka mereka menganggap cara hidup mereka itu hebat, mulia. Boleh main perempuan, boleh berhibur rangsakan, boleh berdangsa, berkaraoke sepanjang waktu. Mereka nak hidup cara tu, mereka rasa mulia, glamour. Mereka pun cuba mulia dengan cara barang berjenama, kenderaan yang mewah, harta yang banyak. Mereka tak akan dapat kemuliaan. Sumber kemuliaan itu Allah. Kita selalu ceritakan orang-orang yang cuba berbangga dengan harta, dengan lain pada ketaatan pada Allah, dia akan binasa. Dia akan berakhir kebinasaan. Baca kisah banyak. Yang asal nak kaya, tiba kaya, akhirnya habis. Akhirnya tak ada apa-apa. Akhirnya kemuncak kaya itulah dia bunuh diri. Masa miskin tak bunuh diri. Sebab dia rasa boleh. Time kaya dia dah berputus asa. Kenapa yang dicari dia tak dapat. Ada seorang influencer terkenal dulu. Dia kalau post gambar dia gembira, happy seumur. Tawa selalu. Tak macam kita muka masam. Dia muka gembira. Muka ceria. Orang kata dia bahagia. Tunjuk segala kemewahan dia ada. Pengikut juta. Pengikut dia juta. Pengikut juta dia rasa bangga. Pengikut kita mungkin 100 orang. Tu tak campur tolak 20 orang tak ada. Dia 80 orang. Ni pengikut dia juta. Influencer terkenal. Yang berakhir dengan bunuh diri. Bunuh diri ni lalu diisyakan hari perkahwinannya. Hari paling hebat. Tiba-tiba teman lelakinya memutuskan tak nak kahwin dengan dia. Dia rasa malu, dia rasa kecewa. Berakhirnya bunuh diri. Ni tengok gambar senyum belaka. Dalam hatinya kosong. Dalam jiwanya kosong. Hari ni manusia berpura-pura tunjuk dia gembira. Kita tengok IG, kita tengok Facebook, kita tengok TikTok, semua tunjuk macam gembira. Tentang gembira bukan sesuatu yang kita tunjukkan, tapi sesuatu yang kita rasa sendiri. Benda tu bukan kita boleh tunjuk-tunjuk macam saya gembira. Pimpin tangan bini kita. Bini kita pimpin tangan kita. Oh, gembira, bahagia. Dia bukan begitu. Dia tak semudah macam tu. Sebab kita dah tengok yang pimpin tangan ni yang akhirnya terajang balik. Dia pimpin tangan lepas tu dia terajang balik. Kita yang tengok yang tunjuk romantik ni yang membunuh akhirnya. Yang sekian-sekian semua. Yang berbohong dalam medsos ataupun dalam media-media ini. Sebab kebahagiaan bukan benda yang kita tunjuk. Ia benda yang kita rasa. Sehingga kita rasa bahagia. Dan ia datang dari Allah. Ia berpusat di hati manusia. Dan Allah menyebut rahsia kebahagiaan. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah, yang dengan taat pada Allah. Itulah bahagia. Itulah sebenarnya bahagia. Walau nampak hidup taklah kaya, nampak hidup taklah itu dan ini, tapi dia bahagia. Maka Allah menyebut dalam ayat kita baca. Siapa yang mencari kemuliaan selain dari Allah, dia tak akan mulia. Kerana kemuliaan itu milik Allah secara mutlak, kata Allah. Jami'an, semua. Tuan-tuan nak mulia ikut mana? Nak mulia dengan anak, ia milik Allah. Maka jadikan anak kita taat Allah. Maka kita akan mulia. Nak jadikan kita mulia dengan harta, ia milik Allah. Jadikan harta kita pada jalan Allah. Ketaatan pada Allah, lalu kita akan mulia. Nak jadikan pengaruh kita tu mulia, maka jadikan pengaruh kita untuk mentaati Allah. Maka kita akan mulia. Apa pun yang kita letak pada ketaatan pada Allah, dengan sebab tu Allah muliakan kita. Tapi kalau kita ada anak, tak letak pada kemuliaan, pada ketaatan pada Allah, anaknya akan hina kita. Kalau kita letak harta bukan pada taat pada Allah, harta ini akan menghina kita. Kalau kita berkawan, kita tak letak pada taat pada Allah, kawannya akan hina kita. Kalau kita berjuang, kita tak letak nilainya kepada Allah, perjuangan ini akan menghina kita. Jadi semuanya kata Allah, jami'an, semuanya yang dibuatkan Allah itu kemuliaan.
Walillahi, sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Bagi Allah itu kemuliaan, bagi Rasulnya dan bagi orang beriman. Tapi orang munafik tak tahu. Sebab orang munafik, dia rasa gembira bila berkawan dengan kafir. Ini orang munafik. Dan kalau orang kafir pula, dia rasa bangga gembira kerana mensyirikkan Allah. Kata Allah, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, kononnya untuk mencari kemuliaan. Mereka tak akan mulia. Dan orang-orang musyrikin pula, orang-orang munafik pula. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah. Orang-orang munafik, mereka cari kebanggaan dengan orang kafir. Itu kalau sebut bangga, semua bangga orang kafir. Maka mereka lupa orang kafir, mereka tak akan dapat kebanggaan itu. Kita orang Islam, kita bangga dengan orang Islam. Kerana orang Islam tu bersaudara. Kita bangga dengan cara hidup Islam. Sistem Islam, semuanya. Bahkan ini saudara-saudara kita yang beriman, ini kita bangga. Saya bangga kawan orang beriman walaupun dia mungkin tak kaya. Saya tak bangga kawan orang kafir. Tapi jadi penyakit kita kerana pengaruh munafikin. Kita macam bangga kalau kawan orang kafir. Bangga sungguh. Kita rasa bangga kalau memakai cara pakai orang kafir. Ikut tradisi orang kafir. Berbangga. Sehingga kita tak berbangga dengan apa yang menjadi kemuliaan kita. Sebahagian kita tak berbangga dengan bahasa Arab. Kita patut berbangga bahasa Arab. Tapi kita berbangga bahasa lain. Bahasa Al-Quran. Yang Allah dah tunjukkan ini bahasa yang tertua di dunia yang dituturkan sampai hari kiamat dan sampai ke syurga. Bahasa yang telah disebut, dikaji tentang luasnya, pemendaharaannya, indahnya sebutannya. Bukan bahasa-bahasa ilmu yang agung. Bukan bahasa Rasul yang mulia. Bukan ini adalah bahasa yang merupakan bahasa mukjizat. Ini bahasa Arab. Tapi orang kita tak mulia. Bahasa lain rasa mulia. Dia kalau cakap bahasa lain nampak macam bijak je dia. Dia rasa bijak. Angkat dada sikit lah sebab apa? Kita dah mula speaking ni. Walaupun sebelum tu sleeping, tak apa. Jadi sekarang saya speaking. Kita pun rasa mulia. Kita boleh bercakap bahasa sekian-sekian. Ya, kita tak rasa salah. Kita tak kata salah. Tapi kita tanya balik bahasa Arabnya di mana? Kita kan mulakan Nabi SAW. Nabi bercakap bahasa Arab. Kita patut rasa bangga bahasa Arab. Dan ini kalau kita lihat orang sebagai orang Islam yang terpengaruh, yang tak rasa berbangga bahasa Arab. Allah jadikan golongan-golongan yang baru memeluk Islam. Ni kalangan Mak Saleh ni. Orang-orang Eropah ini berlomba-lomba belajar bahasa Arab. Dan bertutur bahasa Arab. Dan berbangga bertutur bahasa Arab. Mereka berbangga. Mereka seronok kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Contoh sehebat mana pun kita tafsirkan Quran dalam bahasa lain, takkan sama dengan bahasa Arab. Dibaca dengan bahasa Arab dan wajib. Quran kita tak boleh baca bahasa Inggeris. Contoh nak faham translation, okeylah. Contoh dalam sembahyang nak baca Quran dalam bahasa Inggeris, tak sah. Nak baca dia dalam bahasa Sepanyol, tak sah. Dia wajib bahasa Arab. Wajib. Dan berdoa dalam bahasa Arab. Ini kebanggaan umat Islam. Sehingga memaksa orang bercakap bahasa Arab. Maka ini kemuliaan yang Allah jadikan bahasa yang mengikut kajian PBB, bahasa yang sentiasa meningkat penutur dia. Di seluruh dunia dia tengok bahasa-bahasa yang dianggap sebagai paling cepat ataupun paling banyak, paling ramai orang berminat untuk bertutur. Dia makin meningkat, antaranya adalah bahasa Arab. Meningkat. Orang Arab ni, orang Melayunya, orang Cinanya, sekian-sekian Mak Saleh. Maka kita tak patut lepaskan kemuliaan ni. Artinya kita tuan-tuan nak cari kemuliaan, bila kemuliaan yang punya asas yang kuat. Kita rasa bangga dengan orang Islam. Kita bangga dengan pakaian Islam. Kita bangga dengan pakaian Islam. Kita bangga dengan pertutur bahasa Arabnya. Bangga semua dengan benda macam ni. Kita bangga dengan Mekah, Madinah. Orang duk bangga pergi negara tu, negara ni. Saya rasa bangga pergi ke Mekah. Rasa mulia pergi ke Mekah. Kalau orang kata saya pergi negara ni, sekian-sekian. Contoh kalau orang biasa melancong, asalnya kita lihat negara lain sama je belaka. Kalau kita pergi melancong semua negara, akhirnya kita dapat sama belaka. Maka apa bezanya Mekah, Madinah? Adapun Madinah, ada jasad Rasulullah yang mulia. Yang tak mungkin ada tempat lain. Kalau kita cerita salji, mana-mana negara ada salji. Dalam peti ais kita pun ada salji. Kalau cerita salji lah.
Kalau kita cerita sebab dapat petik buah apple, tak payah jauh-jauh tuan-tuan nak petik buah apple. Belakang rumah pun boleh tanam buah apple. Dengan teknologi pertanian hari ni. Kita nak bangga pergi negara lain sebab dapat petik strawberry. Tak payah pergi jauh-jauh. Nak cerita dari sudut kenapa saya bangga dengan Mekah dan Madinah. Kerana perginya saya akan beribadat, menyucikan diri. Saya bangga. Saya seronok. Ini sampai peringkat kalau boleh tak nak pergi lain. Ke Mekah, Madinah sudah. Bukan kita kata haram melancong negara lain. Tak. Bangga. Kalau anak-anak muda kan bangga. Baru pergi London. Sekerat hari rasa bangga. Rasa terus nak tutur ni. Baru pergi Sepanyol sekali. Rasa macam jadi orang Sepanyol. Rasa dah jadi Latino dah. Kebanggaan kita pada tempat-tempat yang disyariatkan ini. Bangga. Maka di sini kita nak ubah nilai bangga kita. Tuan-tuan bangga dengan apa? Saya bangga, saya kata saya bangga dengan orang Islam. Saya bangga saudara-saudara seagama saya. Saya bangga dengan rumah Allah. Saya bangga dengan segala masjid-masjidnya. Saya bangga dengan Mekah, Madinahnya. Saya bangga dengan semua tempat-tempat yang meningkatkan iman, meningkatkan agama saya. Maka ubah nilai kebanggaan. Jangan akhirnya asal kita berbangga tu pada perkara yang tidaklah dilarang. Akhirnya dia menyeret kita pada perkara yang dilarang. Kita bangga kawan orang kafir, akhirnya terpengaruh perangai dia. Orang bangga ni sebab anak kita kawan orang kafir, akhirnya terpengaruh. Cara bercakap ni, cara mencarut ni, cara sekian-sekian. Lalu apa nilai kebanggaan? Betul hari ni kalau tengok orang kafir bercakap, bahasa mencarut bahasa biasa dia. Orang Islam tak guna bahasa mencarut. Dia dah jadi bahasa kamus dia. Cakap mesti dia akan maki. Bahasa tu dah jadi standard. Dah diterima. Lihat bagaimana rosak bahasa dia. Kita dalam Islam tetap mengingatkan bahawa segala ucapan yang tak baik, lucah ke apa dan sebagainya, datang daripada keburukan akhlak. Kita sentiasa perhatikan setiap perkataan kita sebut. Jangan ada perkataan yang tak betul, tak baik. Dia penuh dengan zikir, penuh dengan nasihat. Itu beza. Kemudian kata Allah Ta'ala setelah menyebut tentang kemuliaan itu datang dari Allah. Lalu Allah menyebut nilai kemuliaan yang sebenar. Ilaihi, kepada Allah. Yas'adul kalimut tayyib. Akan naik kepada Allah itu kalimah yang baik. Apa itu al-kalimut tayyib? Itu segala perkataan yang baik bermula daripada kalimah tauhid. La ilaha illallah. Dan segala zikir-zikirnya. Amal ma'rufnya, nahi mungkarnya, doanya, baca Qurannya. Dan seafdal zikir sebagaimana disebut dalam hadis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, kalau kita bercakap biasa-biasa tak naik ke langit. Bila kita berzikir kalimah itu naik. Itulah kemuliaan kita bila kalimah naik ke langit. Dicatat, diterima oleh Allah SWT. Kan itu kita dianjurkan untuk sentiasa berzikir. Apapun zikir. Sama ada ucapan la ilaha illallah. Sama ada ucapan astaghfirullah. Sama ada ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Sama ada ucapan subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Wa midada kalimati. Ini semua kalimut tayyib. Kalimah-kalimah ini ialah kebanggaan bagi orang beriman. Contoh kalau kita tanya kepada orang kafir, apakah kalimah kebanggaan kamu? Tanya pada orang kafir lain pada Islam, apa kalimah bangga dia? Mereka tak ada kalimah mereka bangga sebab mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Tak percaya pada nilai-nilai pahala. Kalau kita sebut apa yang menjadi kebanggaan kita? Menyebut nama Allah. Bukan kebanggaan yang agung bila kita mati sempat menyebut nama Allah. Kita dapat sebut la ilaha illallah sebelum mati. Ini kalimah yang hebat. Kita sepanjang sakit sebut la ilaha illallah. Ini kalimah yang hebat. Bagaimana kita cerita pagi tadi Umar Al-Khattab sewaktu dia ditikam. Ibu mengeluh pun tak disebut subhanallah, subhanallah. Waktu Sayyidina Ali ditikam, dia berkata fustu wa rabbil Ka'bah. Aku berjaya demi Tuhan Ka'bah. Demikian mereka terus mengakhiri hidup mereka dengan lafaz-lafaz yang baik. Al-kalimut tayyib. Kalimut tayyib ini Allah angkat. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, wal amalus salihu yarfa'uh. Dan kalimah-kalimah yang baik dan amalan-amalan yang baik juga Allah angkat. Dan dia mengangkat segala perkataan-perkataan yang baik. Sebab setiap amal baik, dalamnya ada kalimah baik. Contoh, kita sembahyang. Itu amal. Dalam sembahyang ada apa? Zikir dan doa.
Tuan-tuan pergi haji. Itu amalan. Dalam haji itu ada apa? Zikir tawafnya, zikir sa'i, zikir. Dia mengangkatkan lagi nilai. Artinya nak beritahu, bukan sekadar amalan di bibir, tetapi perbuatan dengan jawarih. Semuanya. Kata Ibn Abbas, maksud kalimah al-kalimut tayyib ialah segala zikir pada Allah. Manakala maksud amalus soleh ialah melaksanakan kefarduan. Artinya zikir-zikir ini akan menjadi mulia disebabkan kita jaganya perkara fardu. Ini kerana semua perkara fardu itu ada zikir yang agung. Baik apa fardu dalam Islam? Semayang, puasa, zakat, haji. Yang menjadi kefarduan. Di dalamnya ada sebutan-sebutan yang baik. Maka apa pun zikir ini, sunat kita sebut. Kan itu bila kita tidur, sebelum kita tidur, kita berzikir. Sampailah kita tertidur, itu lebih baik daripada kita termenung sampai tertidur. Itu lebih baik daripada kita gelisah sampai kita tertidur. Maka kita berzikir. Bukan amalan terbaik bila kita mula bangkit dari tidur ialah berzikir. Sebut nama Allah. Apa sahaja yang terlintas. Allah saja ke? La ilaha illallah ke? Maka semua ni zikir baik. Ada orang kata bahawa sebelum tidur, semua zikir boleh melainkan la ilaha illallah tak boleh. Makruh. Sebab apa? Sebab takut masa tertidur disebut la ilaha je. Maka makruh. Ini tak betul. Ini tak tepat. Tak ada larangan tersebut. Kadang kalau kita kata begitu, kita pun tak boleh hajar orang mengucap. Takut dia mengucap separuh. La ilaha illaha. Habis. Tak boleh hajar orang mengucap. Kan kita bila orang nak mati, kita pun hajar dia. La ilaha illallah. Kalau dia sebut la ilaha, dia berhenti situ. Apakah dia kafir? Apakah dia... Ataupun kita kata dengan dalil tak boleh seorang sebelum tidur zikir la ilaha illallah. Takut dia akan sebut separuh. Tak ada perkataan illallah. Jadi makruh. Tuan-tuan tak begitu. Kita berzikir sebelum tidur, dia terhenti kat mana, itulah kemampuan kita, tak salah. Sebagaimana kita ajar orang mengucap, dia berhenti kat mana, dia sebut tu dah satu kemuliaan. Satu kemuliaan. Kalau kita kata tak boleh masa tidur atau sebelum tidur, benda yang sama tak boleh ajar dia mengucap sebelum mati, takut dia baca sekerat. Biar dia mati gitu je. Maka tak ada orang cakap macam tu. Semua zikir ini disyariatkan, bacalah. Memanglah bila kita zikir, barangkali saya katakan kita tertidur di tengah zikir. Kalau kita zikir-zikir, tertidur. Di tengah-tengah zikir. Macam kita belajar, tertidur di tengah belajar. Macam tu. Tak ada habis lagi tidur dah dia. Artinya bila kita berzikir, walaupun tidur di tengah zikir, tak ada masalah. Yang penting kita memulakan kebaikan. Bagaimana dia berakhir, itulah ilham Allah bagi pada kita. Itu kemampuan kita. Mampu kat situ je. Tapi yang penting kita mulakan kebaikan. Dia berhenti macam mana, itu kehendak Allah. Saya hidup, saya akan mulakan kebaikan. Bagaimana Allah nak berhentikan kebaikan tu saya tak tahu. Barangkali saya sembahyang tak sempat habis, saya mati. Barangkali. Apakah kita kata baik tak sembahyang, takut tak sempat habis sembahyang tu? Tak, saya mesti mulakan kebaikan. Tuan-tuan mulakan semua kebaikan. Kalau kebaikan tu terhenti di tengah atau tak sampai maksudnya, Allah sampaikan niatnya. Sebab niat kita nak sebut la ilaha illallah sampai habis. Dah kita tertidur nak macam mana? Niat saya ni berjalan kaki nak ke masjid. Tapi mati tengah jalan. Tak sampai. Niat saya menyampaikan. Sebab tak ada pun orang berzikir melainkan dia akan niat nak habis pada hujungnya. Tak ada pun orang niat dia nak habis sekerat. Tapi bagaimana kemampuan, keizinan yang Allah beri pada kita, itu terpulang. Yang penting tuan-tuan kita mulakan kebaikan. Jangan ditanya bagaimana dia berhenti. Tanya bagaimana kita mulakan. Tuan-tuan mula belajar. Kita tak tahu macam mana dia berhenti. Tapi kita mulakan belajar. Kita berhenti pandai ke tak pandai itu hal dua. Yang kedua. Mungkin kita belajar tak pandai-pandai. Mungkin. Mungkin kita belajar jadi pandai. Tapi yang penting kita mulakan. Tuan-tuan ke Mekah. Pergi Mekah. Mungkin tak sampai. Sampai ke airport sempuk. Masuk hospital. Tapi tuan-tuan dah mulakan. Kebaikan ini mengikut niat. Mengikut bagaimana kesungguhan kita memulakan. Sebab itu para ulama sentiasa menyebut, kamu mulakan, maka Allah akan menyempurnakan. Macam kita nak taubat, mulakan taubat. Macam mana kesudahan itu? Itu serah pada Allah. Saya mulakan. Kebaikan kerja kita, mulakan. Bagaimana ia sempurna atau tidak, itu urusan Allah. Semua kebaikan saya akan cuba mulakan. Imam dalam hal-hal sekian-sekian berkait dengan zikirnya, amalannya.
Hatta dalam perang sekalipun kita perang. Habis tak cukup lengkap senjata macam sahabat kita di Palestin hari ni. Hari ni kita tahu di Jenin, di Mukhayyam Jenin, berlaku serangan besar-besaran Israel. Mereka merempuh masuk ke perkampungan Jenin dan keadaan orang Islam tak punya senjata macam mereka. Untuk mereka serang. Dan berita semalam dah 9 orang dah mati. Mereka bunuh, mereka tangkap, mereka bakar kereta-kereta umat Islam Palestin. Mereka potong bekalan api. Maka ini kejahatan mereka. Orang Islam di sana sebagainya memulakan, lawan. Walau ada senjata ringan, walau bom tu tak kuat. Yang penting mereka mulakan. Bagaimana Allah sempurnakan itu urusan Allah. Jangan kata, kita tak kuat lah nak lawan. Tak lawan, tak kena lawan. Walau dengan selipar, walau dengan kayu, walau dengan tangan. Apa pun kita ada, lawan. Dan bagaimana kemenangan itu urusan Allah. Macam kita belajar dalam peristiwa perang Badar. Sahabat lawan, ada sahabat tak ada pedang pakai pelepah kurma. Sebagaimana berlaku pada Ukashah bin Mihsan, pakai pelepah kurma. Lawan. Diunggah atau dikejar pakai pelepah kurma. Akhirnya Allah jadikan pelepah itu jadi pedang. Sebenarnya dalam riwayat ataupun dalam kita katakan kisah yang masyhur dalam sahih. Ni sahabat, kuda cuma 2 ekor je ada dalam perang Badar, 2 ekor. Kuda yang ditunggang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Miqdad bin Aswad. Unta 70 ekor je. Senjata pun simple-simple. Tapi dah mulakan, maka Allah berikan kemenangan. Musyrikin Mekah lengkap. Kuda beratus ekor, unta beribu. Dengan senjata yang lengkap. Dengan pengalaman perang. Tapi apa yang Allah ajar kita? Mulakan kebaikan tu. Mulakan perang tu. Pertahankan diri. Bagaimana ia sempurna urusan Allah. Itu yang kita kena faham dari sudut amal ibadat. Jangan tunggu saya sempurna baru saya nak buat semua ni. Tunggu habis saya nak buat. Jangan. Yang kita boleh buat sekarang buat. Jangan tunggu saya pencing saya nak buat. Jangan tunggu habis kita nak pencing. Yang boleh buat sekarang ni buatlah sikit-sikit kebaikan kita. Mudah-mudahan ia sempurna bila mana kita pencing nanti. Ini kaedah kebaikan. Kemudian kata Allah, sebab menyebut kemuliaan orang beriman itu kerana zikirnya dan kerana amal solehnya yang menjadikan mereka tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa mengharapkan syurganya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, walladzina yamkuruna sayyi'at, orang-orang yang sentiasa merancang kejahatan kepada umat Islam, kepada Rasulnya, kepada ajaran Islam. Lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang pedih. Wa makru ulaika huwa yabur, dan segala perancangan mereka akan binasa. Kata ini janji Allah. Macam mana orang kafir buat perancangan teliti. Sebagaimana tuan-tuan tengok Israel buat perancangan teliti. Bermula mereka jajah Palestin tahun 1948 sehingga mereka mengukuhkan kedudukan mereka tahun 1967 dengan perjanjian itu dan ini sehingga mereka kukuh dengan disokong oleh 5 kuasa veto dunia, China, Perancis, Britain, Rusia, Amerika. 5 kuasa veto. Sokong pembentukan, sokong semua, sokong dari sudut imdad, persenjataan, dari sudut pertolongan apa pun nak bagi. Mereka buat segala perancangan untuk ubah sejarah. Mereka kata ini Palestin milik kami. Orang Islam tanya satu je soalan. Sebelum 1948, negara ni nama apa? Yang kamu ubah Israel ni. Sebelum 1948, nama ni di peta dunia nama apa? Palestin. Maknanya kamu rompak negara ni. Soalan ni mudah je. Orang Islam tanya sebelum 1948, nama apa? Israel ke? Waktu British tawan, nama masa tu Israel ke? Palestin. Sehingga mereka mengubahnya dengan begitu perancangan teliti. Kata Allah, orang kafir semuanya. Apa pun perancangan mereka untuk menghabiskan orang Islam, untuk itu dan ini. Kata Allah, wa makru ulaika huwa yabur. Dan tipu daya mereka, perancangan mereka akan binasa. Kalaupun dia berjaya sekejap je, dia akan menunjukkan kehancuran. Itu tuan-tuan, dia ingat dia boleh ambil Palestin senang-senang, tak ada orang lawan. Dan sebahagian dirasuahkan. Sebahagian ikut agenda dia. Ini PLO ikut agenda dia. Bayar. Pemimpin dikayakan. Dan dilatih kelompok-kelompok yang nama Taliban baru. Mereka rancang senang je. Mereka lupa di kalangan orang Islam ada yang ikhlas. Yang tak boleh dirasuah. Walau berapa banyak mereka nak bagi. Akhirnya terbentuk umat Islam yang kuat. Tetapi bila terbaru, mereka terkejut.
Bila pesawat mereka, cerita semalam saya baca, pesawat mereka cuba mengebung Gaza, mereka dapati orang Palestin sudah ada senjata anti pesawat yang tercanggih, yang macam baru keluar. Sehingga mereka tak berani lagi terbang di ruang udara Gaza. Takut. Mereka mula lihat. Kita bayangkan inilah dia, kita katakan perancangan mereka, ingat mereka boleh mudah bunuh. Tak semudah. Tak akan semudah itu. Dan segala perancangan mereka akan gagal. Ada seorang pakar kewartawanan. Dia kata bila dia tuan-tuan sekarang Yahudi, ada satu parti yang dipanggil terlalu benci orang Islam. Dia ketua oleh Ben Ghafir. Ben Ghafir. Memang kerja nak bunuh semua. Maka dia masuk dalam kerajaan perpaduan Netanyahu untuk memerintah negara haram ini. Kalau seorang peneliti kata itu tanda Yahudi akan hancur. Yahudi tanda apa? Dia takut bila dibunuh semua orang Islam, itulah tanda kiamat bagi dia. Sebab tu dia cuba elak, jangan bunuh semua ni. Kononnya melewatkan kiamat. Tapi dengan adanya Ben Ghafir dalam tu, yang memang bila kita dengar ucapan dia memang nak suruh bunuh semua, hancur semua orang Palestin. Lalu kata seorang penganalisis, ni orang kafir ni bukan orang Islam, yang buat analisis. Dia kata ini tanda kehancuran Yahudi. Yahudi dah berada pada noktah dia. Sebab bila dia tunjuk dia jahat, dia pun belajar sejarah. Bila tunjuk jahat, itu tanda dia nak hancur. Itu tanda nak hancur. Dia tak akan dapat bertapak di bumi ini. Maka Allah sebut dalam Quran, wa makru ulaika huwa yabur. Semua tipu daya orang kafir bagi menjatuhkan, menghina Rasulullah, menghina orang Islam, umat Islam, semuanya akan binasa. Jadi ini khabar gembira kepada Rasulullah waktu berhadapan dengan musyrik Mekah dan perancangan kejahatan mereka, dan khabar gembira kepada umat Islam seluruh dunia. Macam mana pun orang kafir buat pada umat Islam, kita dah belajar sejarah lama dah. Daripada perang dunia pertama, kedua, dia tak berjaya. Tetapi bila perang dunia kedua tamat, mereka cuba melemahkan selemah-lemahnya. Bila perang dunia pertama tamat, mereka cuba melemahkan selemah-lemahnya negara Turki. Biar lemah. Kemuncaknya mereka jadikan Turki terperangkap dengan konflik di Cyprus. Peperangan di Cyprus. Lalu negara-negara kafir ini menghalang diekspor senjata ke Turki. Biar Turki jadi negara tak ada senjata. Tak bagi. Maka Allah jadikan orang Islam ni, walaupun keadaan dia teruk macam tu, kesedaran buat senjata. Hari ni tuan-tuan ikut data tahun 2022, hampir 80% peralatan tentera Turki daripada hasil buatan mereka sendiri. Dan dituduh syarikat besar senjata menjadi syarikat international yang negara-negara barat pun ambil senjata mereka. Mereka sekat Turki biar jangan kuat. Jangan kuat. Ini dulu ada kesan-kesan negara Islam dulu Khilafah Uthmaniyah. Jangan bagi kuat. Jangan bagi taslih persenjataan. Sekat Amerika sekat. EU sekat. Sekat. Maka Turki bangkit. Bermula tahun 80-an. 18% senjatanya dibuat sendiri. Tahun 2022 yang terkini, 80% semua senjata dibuat sendiri. Ni helikopter dengan kapal terbang, dengan drone, dengan semua senjata berat semua. 80%. Menjadikan dia sekarang merupakan negara Islam terkuat di dunia. Dalam ranking global, dia yang ke-11 terkuat di dunia. Kuat, gagah, senjata sendiri, teknologi sendiri. Dan ini dia umat Islam. Berarti umat Islam walau bagaimana perancangan teliti mereka untuk sekian. Maka Allah yang jaga orang Islam ni. Allah jaga. Kerana itu kita kena bangga orang Islam. Sebab kesudahannya kemenangan bagi orang Islam. Bukan orang kafir. Maka ini janji Allah. Kemudian Allah menyebut, Wallahu khalaqakum, dan dia Allah yang menjadikan kamu daripada tanah. Baik, ini dalil kedua tentang kebangkitan semula. Tadi Allah sebut tentang Allah yang kumpulkan awan dengan angin yang dihantar, lalu menghujani negeri yang kering kontang, lalu subuh, demikian cara kebangkitan. Satu. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala menyebut kemuliaan itu dengan menyembah Allah. Kerana mereka tak nak terima hari kebangkitan semula dan tetap nak sembah berhala, maka Allah sebut kemuliaan itu dengan menyembah Allah, mentaati Allah. Maka Allah menyebut segala perancangan kafir akan gagal. Kemudian Allah kembali menyebut dalil kekuasaan Allah dalam menghidupkan manusia. Kata Allah, dialah Allah yang jadikan kamu dulu daripada tanah. Mentura,
yakni Adam dan Hawa. Allah jadikan Adam daripada tanah. Dulu. Kemudian kata Allah, "Tsumma min nutfah", kemudian berkembang biak zuriatnya daripada air mani. Setitis air mani. "Tsumma ja'alakum azwaja", kemudian kami jadikan kamu kecenderungan berpasang-pasang. Kata walaupun gerakan G ni kuat, disokong kuat. Syarikat minyak share sokong. Syarikat besar sokong. Ini semua bilioner dunia sokong gerakan G. Tetapi Allah Ta'ala menyebut manusia walaupun ada perancangan yang kita sebut tadi. Untuk menjadikan manusia ni macam ada satu jantina je, jantang je. Allah kata Allah jadikan kamu dua pasangan. Allah jadikan kamu berpasang-pasang. Ada lelaki, ada perempuan. Dalam menjadikan zuriat ini berkembang melalui perkahwinan dan melalui pasangan. Golongan-golongan G ni, seolah dia nak kata bahawa seolah-olah cuma Allah menjadikan makhluk namanya jantan je. Atau namanya betina je. Tak, Allah jadikan manusia berpasang-pasang. Sebagaimana Allah jadikan binatang berpasang-pasang. Tidak akan membiak, tidak akan beranak pinak melainkan dengan pasangan ini. Kata orang gay dia tak boleh beranak. Orang lesbian tak boleh beranak. Dan kaedah yang serong tadi. Allah jadikan kamu berkembang biak dengan perkahwinan. Azwaja, yakni suami isteri. Yakni dengan perkahwinan. Wa ma tahmilu min untha. Dan wanita yang mengandung, wala tada, dan wanita yang melahirkan anak, illa bi'ilmi, semuanya dalam ilmu Allah. Dia mengandung berapa orang, hidup ke tak hidup budak ni, dia beranak macam mana, walaupun doktor bagi diu dia, ni beranak bulan depan, Allah dia beritahu bila. Dia kata beranak bulan depan, tiba bulan ni beranak. Dia kata beranak sekian hari bulan, tiba bulan ni beranak. Itu urusan Allah. Ya, manusia boleh teka berdasarkan ilmu dia. Hakikat pengetahuan itu dari Allah. Mengandung ke tak mengandung urusan Allah. Macam mana pun kita bawa orang paling subur sekali, lelaki perempuan paling subur sekali, tak ada penyakit. Kalau Allah tak bagi mengandung, dia tak mengandung. Tak akan mengandung. Bukan bila manusia cuba membina genetik. Kononnya dalam teori genetik cerdik. Nak cerdik, lelaki cerdik kena kahwin dengan perempuan cerdik, maka keluar anak cerdik. Allah lebih mengetahui cerdik tak cerdik. Ni teori ni dipakai dulu di sebuah negara. Menggalakkan orang cerdik kahwin orang cerdik, yang kahwin orang bodoh. Cerdik tu, saya kata cerdik ni subjektif. Kalau cerdik kita nilai dengan peperiksaan, itu tak betul. Cerdik bukan nilai peperiksaan. Maka seorang Perdana Menteri terkenal sebuah negara, teori ni dipakai, maka dia cerdik, rasa dia cerdik lah. Konon IQ-nya lebih pada orang. Dia dapat essay IQ. Dan bini dia pun cerdik. Kata dia lah bini dia cerdik. Dia kahwin, keluar Down syndrome. Cerita benar. Tetapi ini semua ilmu Allah. Kadang-kadang kita tengok orang buta, kahwin orang buta, keluar orang celik. Celik. Ramai kita jumpa sahabat-sahabat kita buta, lahir anak celik. Ada yang celik, kahwin celik, lahir anak buta pun ada. Itu semua dalam ilmu Allah. Bisu, kahwin orang bisu, keluar anak boleh bercakap. Boleh bercakap anak dia, lancar bercakap. Tak ikut genetik mak ayah, pekak. Apatah lagi kita nak cerita bodoh cerdik yang sifatnya subjektif. Takkanlah tak masuk universiti jadi bodoh. Dia subjektif. Takkanlah sebab dia buat PhD dia cerdik. Itu subjektif. Kerana kehidupan kita berbeza-beza keperluan. Ada orang yang Allah jadikan dia ketentuan dia untuk keperluan ini. Maka dia tak perlu CJ tinggi keperluan ni. Ni bijak dalam bidang tu. Yang ni bijak dalam bidang tu. Tuan-tuan semua Allah jadikan manusia ni cerdik. Bijak. Sebab itu kita diharamkan menghina orang. Kerana dia ada suatu kemuliaan yang kita tak ada. Mungkin saya kata, okey saya berada sekian-sekian, ada profesi kehormatan. Tak, orang ni dia ada sesuatu yang saya mungkin tak ada. Ni pandai bagi kereta, ni pandai bagi almari, ni pandai bagi pipe. Dia cerdik. Dia pun boleh kata kita, okay, bodoh ni. Nama je PhD bagi pipe pun tak pandai. Bodoh. Dia kata gitu. Dia boleh kata gitu. Sebab benda yang sama memang kita tak tahu. Sebab ni kita kata ni bodoh, SPM pun tak lepas ni. Kita kata. Dan dia pun kata benda yang sama. Jadi tuan-tuan itu subjektif. Tuhan tak jadikan manusia ini bodoh. Yang bodoh tu, yang mensyirikkan Allah itu bodoh. Kerana bodoh merujuk kepada akibat buruk yang dia akan kena dengan perbuatan dia. Akibat buruk. Kita kalau membuat suatu benda, yang akibatnya teruk, kita bodoh awak buat ni.
Awak tak tahu ke dia bahaya ni? Kita kata dia bodoh. Ini bahaya buat macam ni. Ini kalau kita tengok orang tu tengah isi minyak dia pun main mancis macam tu. Isap okok tengah isi minyak. Kita kata bodoh tak bodoh dia? Kenapa kita kata dia bodoh? Sebab benda tu akibat dia bahaya. Kita tengok orang tu dia makan, dia tak pakai sudu, pakai pisau, cocok pisau. Kita kata dia bodoh tak bodoh? Sebab apa tuan-tuan kata bodoh? Sebab dia buat benda bahaya. Yang bahaya dia ialah orang yang syirikkan Allah itu orang bodoh. Kerana dia buat benda bahaya, masuk neraka tu. Atau yang buat maksiat pada Allah itu yang bodohnya. Sebab dia buat benda bahaya. Allah murka dia tu. Kalau saya katakan benda kecil-kecil ni kita boleh kata bodoh. Kalau misalnya dia minum air pakai tangan. Dia tak terus masuk. Bodoh dia kata. Kita kata dia bodoh. Baik, apa akibat dia? Dia tak buat macam orang lain buat. Oh, tak adalah akibat teruk sangat. Tak ada akibat kalau orang lain berjalan depan, dia berjalan ikut belakang. Berjalan. Dia kata bodoh dia. Sebab akibatnya lambat sampai, tak sama macam orang. Tapi akibatnya taklah teruk sangat. Tapi bila orang buat dosa, ni memang bodoh. Kan akibatnya buruk. Dan kalau dia tak bertaubat, ini memang bodoh. Kalau dia syirikkan pada Allah, ini memang bodoh. Kerana kesannya besar. Neraka. Kerana saya katakan kita kata orang tu bodoh bila buat sesuatu yang akibatnya boleh membahayakan dia. Kalau akibat tu tak bahayakan dia, kita takkan kata dia bodoh. Kita kata dia bijak. Sebab dia buat macam tu, dia untung banyak. Kita tengok dia jual rumah. Benda-benda nak kata dia bodoh. Rupanya sebab harga tu mahal dia jual. Oh, cerdik pula dia. Habis awak jual rumah, awak nak duduk mana? Tak apalah, dia lah tu. Dia kata bodoh ni jual rumah. Mana orang jual rumah? Awak tahu tak dia beli berapa? Dia beli 1 bilion rumah saya. Bodoh saya tak jual. Bukan bodoh saya jual. Bodoh kalau saya tak jual. Saya boleh beli rumah lain. Maka nilai kita sebut bodoh cerdik. Pada akibat yang akan menimpa dia. Lalu kita akan kata dia bodoh kalau dia buat sesuatu yang membahayakan dia. Maka apa yang lebih bahaya daripada neraka Allah? Ada yang lebih bahaya daripada neraka Allah. Maka kerana itu Allah sebut tentang, atau kerana itu orang yang kafir Allah tak beri apa-apa pun syafaat. Kerana mereka memilih kebodohan daripada kebijaksanaan. Bukan dalam banyak takbir Al-Quran menyebut mereka ini buta mata hati, buta segala-galanya. Kita tak nampak kebejatan atau kebodohan tindakan mereka. Wa ma yu'ammaru min mu'ammari, tidak ada orang yang umur panjang. Wa la yunqasu min umuri, tidak ada umur pendek. Illa fi kitab, semuanya dalam ilmu Allah tercatat, diazali lagi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, semua urusan itu mudah. Contoh kita kata semua umur panjang, umur pendek urusan Allah. Habis Ustaz ada hadis kata man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang nak rezeki banyak, umur panjang, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Kan kita kata umur panjang pendek sudah ditentukan sejak azali. Kenapa pula boleh panjang umur dengan banyak dengan menyambung silaturahim? Sebab Rasulullah kata siapa nak kaya dan siapa nak panjang umur, hubung silaturahim. Maka dia panjang umur. Maksudnya dalam ilmu Allah, fulan bin fulan kalau dia buat benda ni maka panjang umur dia. Kalau tak buat maka umur ni setakat ni. Maka semuanya juga tercatat dalam ilmu Allah. Ini kita panggil qada' mu'allaq. Qada' mu'allaq yang ketentuan yang tergantung dengan sebab perbuatan dia apa. Kalau hari ni dia datang kuliah umur dia panjang. Kalau tak datang pendek umur dia. Dalam ilmu Allah, qada'. Kalau hari ni disambung silaturahim maka murah rezeki dia. Kalau dia tak sambung silaturahim maka sikit rezeki dia. Itu panggil qada' mu'allaq. Kita ada qada' mubram yang dah tetap. Kita ada qada' mu'allaq yang berdasarkan kalau dibuat macam ni jadi macam ni. Dibuat macam ni dia jadi macam ni. Maka itu dalam ilmu Allah. Kalau dia tak buat dia jadi macam ni, dia buat dia macam ni. Dan Allah tentukan apa yang dia buat. Kerana itu kita sentiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala sentiasa beri taufik untuk buat sesuatu yang menguntungkan kita. Biar kita buat satu amalan yang boleh panjangkan umur kita untuk taat pada Allah. Yang boleh jadi murah rezeki kita untuk mentaati Allah. Bukan kita nak murah rezeki panjang umur sebab saya saja nak hidup. Nak buat satu perkara yang menguntungkan akhirat kita. Maka semua yang berkait bila Allah Ta'ala menyebut bukan tentang dalil kebangkitan semula. Kenapa ada dalil ataupun kenapa wajib beriman kebangkitan semula? Sebab yang jadikan kamu Allah. Apa bukti Allah jadikan kamu? Allah sebut asal kamu dari tanah. Itu asal kejadian untuk kita. Kemudian daripada air mani. Kemudian kami jadikan kamu berpasang-pasangan, membiak.
Kemudian kami yang tentukan siapa umur panjang, siapa umur pendek. Kami tentukan semua. Ada orang pergi perang tak mati-mati. Tak mati dia. Kalau pergi perang. Kita logik fikir kalau pergi perang mati. Tapi yang tak pergi perang mati. Yang menangis orang ni pergi perang, menangis sebab anak dia pergi perang, mati dah anakku. Rupanya yang menangis tu mati. Begitu ketentuan Allah. Ramai mana orang yang ziarah orang sakit, dia yang mati. Yang disangka orang sakit ni akan pergi dulu. Rupanya dia pergi dulu. Ramai. Berlaku. Orang ni ziarah orang sakit, dalam keadaan dia sihat, akhirnya dia yang pergi dulu. Itu ialah rahsia ilmu Allah. Panjang pendek umur supaya tak ada orang berbangga. Saya muda lagi, bila ada seorang jutawan, dia nak turunkan umur dia. Umur dia 47. Dia nak turunkan jadi 45. Dia upah saintis $2 juta. Ini terbaru lah ni cerita dia. Seorang jutawan terkenal, dia buat satu syarikat dia. Dia cerita dia boleh turunkan umur. Sebab dia takut tua. Orang kafir ni takut tua. Kita tak takut tua. Orang kafir dia takut tua. Sebab akan hilang nikmat dia. Jadi jutawan ni dia bayar ke pakar-pakar doktor $2 juta USD. Maka doktor pun buat satu program untuk jadikan denyutan jantung dia macam umur 20-an. Untuk jadikan fizikal dia sekian buat. Akhirnya mereka buat satu konstruksi. Dia sudah mencapai tahap umurnya macam 45 tahun. Walaupun dia 40 tahun, berjaya diturunkan. Sebab dia ambil kira dari sudut tenaga tu. Biasa orang umur 47 tahun ni, kalau kuliah mengantuk, biasa macam tu lah. 45 tak. Contoh, maka dia buat latihan dengan makanan, dengan siang-siang. Orang ni, dia kekal dengan momentum umur 45. Fizikalnya, cerianya, keduk-kedaknya, semua. Maka dia menyangka bahawa dia dah turun umur dia. Tadi tetap umur 47. Ini nak pasal produk ni. Produk untuk turunkan umur. Yang dia buat secara, saya katakan, secara kondusif kajian ini bersama doktor-doktor pakar ni. Bayar. Dia rasa dia ini satu penemuan yang terbaru. Tentang kita pun cerita gini lah. Kalaulah boleh anjak umur kita dari sudut faktor kesihatan. Buat suntikan serum sehingga kita nampak macam muda. Walaupun 45, lepas cocok tu jadi 25 misalnya. Misalnya, jadi sihat, jadi gagah, mata pun terang. Boleh mandu kereta, tak payah berhenti tidur. Straight je, Johor sampai Penang. Patah balik. Macam umur 20 dulu. Katakan, satu benda kita kena beritahu. Ajal tidak akan kena usia tu. Bila Allah sebut masalah umur panjang pendek, maksudnya mati. Mati. Bukan maksud kamu boleh ubah, kamu jadi sihat. Tak, mati ni tak cerita sihat ke sakit. Akhirnya sampai waktu, maka mati dah. Dengarlah cerita semalam baru bercakap. Semalam baru mengetih. Semalam baru kita jumpa. Semalam. Demikian kematian. Sebab itu disebut dalam hadis, tanda akhir zaman, kematian itu datang mengejut. Mengejut. Tak ada cerita macam dulu. Cerita dulu umur 60, tunggu sakit serangkai dulu. Tak ada. Cerita umur 20-an. Dan kita pun buka Facebook tengok kawan-kawan kita. Lahir 85, lahir 90 dah mati. Yang lahir 60 tak mati lagi. Tahun 60 tak mati lagi. Yang 85, 90, 92, mati dah. 92 sampai 2023. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca berita. Supaya kita tahu ini hakikat. Walaupun manusia cuba buat segala kebodohan itu. Kita bercakap tentang hakikat umur di bawah ilmu Allah dan kekuasaannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.